mandian serum ataupun mandian herba relevan ke tak relevan ke, bagus ke tak bagus ke, apakah ideologi di sebalik mandian herba ni. Hari ni kita nak kupas, kita nak ikut beberapa siri rawatan, iaitu rawatan aura dan rawatan pemulihan orang zaman dulu. Jadi hari ni Kak Ija nak kongsi dengan korang apa sebenarnya sebab orang zaman dulu bagi kita mandi herba. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni dengan Kak Ija lagi 101 tips berpantang, dan hari ini kita dengan topik mandian serum ataupun mandian herba relevan ke tak relevan ke, bagus ke tak bagus ke, apakah ideologi di sebalik mandian herba ni. Hari ni kita nak kupas, kita nak ikut beberapa siri rawatan, iaitu rawatan aura dan rawatan pemulihan orang zaman dulu. Jadi hari ni kita nak kongsi dengan korang apa sebenarnya sebab orang zaman dulu bagi kita mandi herba. Okay, jadi sementara tu Kak Ija tunggu dulu. Kak Ija nak minta korang tolong share dan tolong like page Kak Ija sementara kita nak teruskan dengan kita punya topik hari ni. Okay, sebenarnya topik ni memang hangat diperkatakan. Sebenarnya ramai adik-adik yang memang nak mandi herba. Budak-budak zaman sekarang memang dia rasa berpantang itu adalah about mandian herba. Okay, jadi hari ni Kak Ija nak kupaskan bila nak mandi herba, pasal apa kita mandi herba, dan apakah kebaikan yang dia bawa pada kita. Perlukah mandian herba ni kita gunakan hari-hari ataukah ada hari-hari tertentu untuk mandi herba. Okay, dan apakah efek yang mandian herba ini bawa kepada badan kita sebenarnya. Okay, jadi Kak Ija nak kupaskan pasal tu hari ni. Okay, sebelum diteruskan, minta share. Kak Ija bagi masa sekejap. Share. Dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel Kak Ija, Berpantang by Nazira Frijan. Dan juga boleh tengok-tengok tips dan info di Berpantang by Nazira Frijan Facebook. Dan kalau berminat dengan produk boleh ke kitdara.com. Dekat situ juga Kak Ija ada buat penulisan blog, boleh baca dekat situ. Okay, kat situ kita ada banyak share juga. Okay, sudah dah share ke pagi ni? Nak minta ramai sikit, nak minta like sikit, nak minta share yang banyak, sebab kita nak kongsikan hari ni dengan adik-adik supaya benda ni berpanjangan, benda ni berterusan, tak putus-putus. Orang cakap ada komen ke, ada like ke, minta share ke grup-grup. Kita tunggu sekejap, Kak Ija bagi masa sedikit untuk adik-adik datang tengok Kak Ija sebelum kita mulakan dengan topik kita, supaya korang tak terlepas kan. Kawan-kawan boleh tag kawan-kawan supaya diorang pun tak terlepas nak tengok kupasan kita pada hari ini. Sebenarnya banyak lagi isu yang kita boleh kupaskan, tapi hari ini Kak Ija nak kupaskan benda yang basic. Apa yang basic yang selalu orang salah faham dan selalu dan banyak version of cerita, version of story, banyak cerita yang lain daripada pemahamannya. Okay, yang sepatutnya difaham. Jadi Kak Ija nak share hari ni. Okay, hari ni pasal mandian herba. Okay, apa itu mandian herba sebenarnya? Apa itu serum? Orang zaman dulu, orang kampung-kampung dia panggil daun serum. Dan daun serum ini, kalau zaman dulu, himpunan daunnya adalah merangkumi dekat 100 jenis daun ya. Kalau zaman dululah ada daun dia banyak sampai dekat 100 jenis daun. Orang zaman dulu punya himpunan herba. Okey, dan kena tahu tumbuhan herba ini adalah ada banyak jenis sebenarnya. Ada banyak jenis tumbuhan herba dan setiap satu tumbuhan itu mempunyai fungsi yang berbeza. Okey, macam Kak Ija, mandian herba yang Kak Ija buat selalunya berasaskan daun kemuning, daun kemunting Cina, daun kemuning. Jadi kita memang nakkan khasiat daripada daun kemuning ni supaya dia boleh mengecutkan, mengurangkan kegatalan, melembutkan, memberi aura. Dia ada banyak.
Dan sekarang ini mandian herba selalunya kita boleh dapat banyak dekat tepi-tepi rumah. Ada juga orang yang boleh dapatkan dekat tepi-tepi rumah. Contohnya dia orang boleh dapatkan daun serai wangi, daun pandan, banyak daun yang boleh guna dalam tepi-tepi rumah yang kita boleh kutip dan boleh buat mandi. Okay? Dan kita pun boleh gunakan bunga-bungaan yang kering dalam mandian herba. Contohnya bunga melur, kan? Bunga melati yang wangi-wangi itu kita boleh gunakan juga untuk dicampurkan ke dalam mandian herba. Apa beza mandian herba dengan mandian bunga? Mandi bunga, orang zaman dulu kan ada mandi bunga. Jadi mandian herba dengan bunga ni, dia sebenarnya fungsi dia adalah lebih kurang sama, iaitu untuk menaikkan aura. Okey, memulihkan aura. Cuma mandian bunga ini kita menggunakan 7 warna aura, sebab badan kita ada 7 warna kalau ikutkan dari segi rawatan auranya ada 7 warna aura. Dan kalau mandi bunga kita selalunya ambil 7 jenis bunga yang berbeza, dan kalau boleh nak warna yang berbeza. Kenapa kita nak taruh limau purut, limau nipis nak mandi bunga ini adalah kerana nakkan aura hijau tu. Okey, nakkan aura hijau. Okey, daripada segi perawatan selepas berpantang, mandi bunga ini kita gunakan, mandi serum ini kita gunakan adalah untuk perawatan aura. Okey, perawatan aura supaya aura kita naik balik, pemulihan, kesegaran, okey, kesegaran minda, meriliskan tension, memudahkan perjalanan darah kita. Bila kita segar, kita relax, memberi rasa relax, rasa nyaman, rasa tenang, rasa bertenaga, rasa kembali sihat, rasa dalaman yang bagus sebenarnya. Dia nak bawakan perasaan dalaman yang baik sebenarnya. Okey, hai Marsi, kita tengok komen sekejap. Selamat pagi Marlisa Kamil. Selamat pagi Nur Syafina, Rohanita, hai. Minta tolong share, minta tolong komen-komen Kak Ijaz supaya kita boleh kongsi dengan kawan-kawan. Okey. Apa lagi sebenarnya yang kita nak daripada mandian herba ini adalah sebenarnya aroma tu yang sangat penting pada kita. Okey. Mandian herba ni memang dia akan beraroma yang sangat baik. Aroma ini adalah yang mendatangkan relaksasi pada tubuh badan kita. Okey, penting ke mandi herba ini hari-hari? Saya nak tanya, kan? Sebab apa orang cakap nak mandi herba hari-hari nak mandi herba. Sebenarnya mandian herba ini dia tidaklah compulsory, bukanlah satu perkara yang wajib kita buat hari-hari semasa berpantang. Perkara yang wajib kita buat hari-hari semasa berpantang ialah minum herba, makan ubat dalaman, berbengkok, itu wajib sebab dia nak menturunkan balik tubuh badan dan nak memulihkan. Sedangkan mandian herba ini adalah rawatan aura yang cukup kalau kita buat di awal melahirkan, di awal waktu melahirkan, hari ketiga, keempat, kelima ataupun keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kita boleh stop bila kita nak habis pantang, nanti baru kita mandi sekali lagi. Okey, jadi bila lepas habis pantang, kenapa bagus hari ketiga, keempat, kelima ni kita mandi adalah kerana zaman dulu kita ada urutan. Selalunya bidan akan datang mengurut kita hari ketiga, keempat, kelima ni. Jadi bila bidan datang mengurut, bidan akan mandikan kita dengan daun-daun herba ini. Dan daun-daun herba ini seeloknya waktu kita mandi, mandian serum pun dia ada etiquette dia, dia ada cara-cara dia ada cara mandi serum. Okey, kalau zaman dulu kita mandi, kita duduk di atas satu bangku yang kecil dan kita duduk dengan kaki yang melunjur. Okey, zaman dulu punya cara mandi serum Kak Ijaz cerita sebab mungkin korang tak ada bidan yang boleh tolong mandikan. Tapi kita, Kak Ijaz cerita macam mana. Tenang je tengok kat belakang tu banyak pokok-pokok. Ya betul Farah, Kak Ijaz duduk dalam hutan. Rumah Kak Ijaz memang dekat hutan. Okey. Jadi kita nak duduk mandi serum tu, kita baru duduk di atas satu tempat dan
kita akan melunjur, okey, melunjur, menegangkan kaki dengan menindihkan kaki. Antara satu macam ni ya, kaki kita macam ni. Okey, kaki satu di atas, kaki yang lagi satu, okey. Okey, jadi bidan akan jiruskan air serum itu daripada bahagian kaki. Bahagian kaki dia akan jirus ke atas sambil mengurut ya. Kalau zaman dulu bidan akan urutkan kita bila kita mandi serum. Sehinggalah ke bahagian dada, bahagian kepala, dan mandi serum. Kalau korang dah rebus herba serum ini, tapiskan airnya, korang mandi daun serum, korang dah tak payah bilas ya. Korang akan dapat aura itu. Aura tu yang sangat penting sebenarnya. Wangian dan wangian daripada ramuan herba ini akan mendatangkan aura kepada korang. Korang akan rasa perbezaannya dan korang akan rasa kesegarannya. Itu akan memberi mood yang baik. Okay? Mood yang baik ini penting tau. Waktu berpantang, mood yang baik adalah sangat-sangat penting. Sebab apa? Untuk mengelakkan depresi, untuk mengelakkan ketegangan, untuk melancarkan susu. Sebab selalunya hari pertama, kedua ni susu kurang mengalir sikit. Jadi hari ketiga ni dia dah mula nak mengalir. Hari keempat ni bila kita mandi serum dan kita urut susu memang akan banyak insya-Allah. Okey, jadi kalau bidan yang baik yang tahu, dia orang akan urutkan di bahagian belakang kita urat-urat susu, dia akan urut di bahagian urat susu semua sambil kita mandi. Okey, lepas dah siap mandi kata pula mata Okey, jadi kita kena urut semasa mandi serum. Jadi orang tanya Kak Ijaz, nak mandi hari-hari? Nak mandi serum hari-hari boleh ke Kak Ijaz? Boleh, tetapi serum ni agak mahal ya. Kalau macam Kak Ijaz, herba yang Kak Ijaz guna dalam mandian serum ada hampir 40 jenis herba dan kesukaran nak mendapatkannya zaman sekarang ni amat sukar ya. Orang dah tak banyak nak masuk ke hutan, jadi kita kena pilih-pilih daun yang bagus. Nak dapatkan bunga melur yang kering. Jadi benda-benda ni mahal. Orang zaman dulu pun tak mandi serum hari-hari juga. Dia orang minum herba hari-hari. Jadi hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam dan ketujuh kita boleh mandi serum. Lepas tu berhenti hari ke-40, 41, 42, 43, 44 kita mandi lagi serum untuk meningkatkan aura kembali selepas kita habis berpantang. Kan? Kalau zaman dulu kita ada akar sintuk, kita mandi dengan akar sintuk hari last juga. Sambil serum kita pakai akar sintuk, kita mandi. Akar sintuk ni dia macam sabun untuk hilangkan daki-daki. Okey? Macam tu. Itu yang dikatakan dengan mandi serum. Okey, ramai yang kata saya nak daun serum saja, saya nak perawatan luaran saja. Jadi dalam pantang ni dia ada dua jenis perawatan ya. Perawatan dalaman dan perawatan luaran. Dia ada tiga jenis. Satu perawatan rahim, kedua rawatan luaran dan ketiga adalah rawatan lantai pelvis. Ini yang kita buat dalam tempoh berpantang. Apa yang orang dulu-dulu amalkan, apa yang orang dulu-dulu tekankan adalah perawatan macam ni. Tiga jenis perawatan ni. Rawatan dalaman adalah herba-herba yang kita makan. Lawatan luaran adalah parang pilis, barut, tungku, bertangas, berganggang dan juga mandian herba. Dan rawatan lantai pelvis adalah herba juga yang diminum untuk menguatkan pegangan otot-otot pemegang rahim kita. Okey, itu yang dikatakan dengan rawatan selepas berpantang. Ramai orang tanya nak rawat rahim, nak rawat badan. Kena diingat, mandian herba tidak boleh merawat rahim ya. Perlu tahu yang mandian herba ini tidak boleh merawat rahim. Kena bear in mind, dia bukan untuk merawat rahim tetapi dia hanya untuk memberi aura. Bauan ini adalah rawatan aura. Mandian herba adalah rawatan aura. Dia memberi kesegaran daripada bau dan herba-herba campuran ini akan memberi relaxation, akan memberi ketenangan, membantu melancarkan peraliran darah. Yang luar-luar sahaja, dia tak boleh sampai dalam rahim kita, tak boleh. Ya, bukan untuk sampai dalam. Dia hanyalah di luar-luar, surface. Sebab dia daripada mandi. Jadi dia adalah rawatan surface, rawatan luaran. Bukan rawatan dalaman. Jadi perlu clear kan ideology mentality kita
yang bila berpantang bukan hanya mandi serum yang penting, bukan hanya mandi herba yang penting, tetapi rawatan dalaman itu yang lebih penting. Okey, mandi serum ini kalau tak ada pun insya-Allah tak apa. Hari lain boleh mandi air suam. Okey, mandilah air suam. Mandi serum ini sebenarnya adalah perawatan aura. Kena ingat sangat tu, dia bukan untuk merawat rahim. Clear kan? Sebab ramai, Kak Ija tahu ramai adik-adik yang confused. Yang confused nak mandi serum, nak mandi serum, nak mandi herba, nak mandi herba. Memang boleh mandi herba, tetapi kena ingat yang mandi herba sahaja tidak dapat memulihkan rahim anda. Tidak dapat menguatkan otot-otot pelvis anda, tidak dapat mengecutkan perut anda, tak dapat memulihkan tone badan anda, tak dapat. Dia hanyalah perawatan aura. Siapa lagi boleh mandi serum, Kak Ija? Bagi adik-adik yang tengah pregnant, yang penat bekerja dan perlukan, yang stres, yang perlukan relaxation, boleh mandi serum. Okay, even suami kita yang penat pun kita boleh bagi dia mandi serum. Dia akan dapat kesegaran dan aura, macam dapat tenaga. Sebenarnya itu adalah perawatan aura. Kita kena tahu yang setiap bahagian badan kita ni ada 7 warna yang mengelilingi kita. Jadi rawatan serum ini adalah rawatan yang nak cover warna-warna yang terpancar daripada badan kita. Kat mana yang warna dia dah semakin kurang, jadi kita top up daripada bauan dan daripada aura daun-daun ini. Macam tu. Okay, faham ya? Hai Zarina, apa khabar? Macam tu, Kak Ija suka nak share dengan korang ni supaya pemahaman tu lebih jelas. Kak Ija harap korang jelas dengan apa yang Kak Ija explain supaya benda ni tak mendatangkan contradiction. Maknanya tidak datang pencanggahan pada pemahaman korang. Korang ingat mandi serum ini perlu dilakukan hari-hari, tapi tidak. Mandi serum ini adalah perawatan aura sahaja untuk meningkatkan kesegaran. Ibu kan baru lepas penat, 2-3 hari bagi rehat dulu sekejap. Lepas tu kita naikkan aura dia. Kita naikkan aura dia, jangan bagi dia stres, jangan bagi dia rasa down. Ini sangat penting untuk mengelakkan meroyan. Sebenarnya nak elakkan meroyan, nak elakkan rendah diri, nak elakkan penat tak boleh tidur, rasa stres tak boleh tidur, mandilah boleh. Rasa sangat tenang, lepas mandi korang memang akan rasa macam nak tidur lah, macam tu. Selalunya Kak Ija rasa ramai yang bagi feedback yang kalau lepas mandi serum, tengok daun serum Kak Ija pun taruh bunga bunga Kak Ija taruh juga bunga. Sebab apa taruh bunga, taruh akar, tahi angin ni semua untuk membantu daripada segi surface, bukan sahaja daripada dalaman rawatannya, kita nak juga bantu daripada luaran. Tak cukup dengan dalaman, kita bantu dengan rawatan luaran supaya daripada segi luaran itu juga boleh bertembung. Macam tu lah orang dulu-dulu punya cerita. Okay, faham ya? Ini pemahaman orang dulu-dulu yang Kak Ija cerita. Tak ada kena-mengena dengan perawatan moden. Ini adalah perawatan tradisional. Dan bagi mereka-mereka yang mengamalkan perawatan tradisional, diorang insya-Allah diorang faham dan diorang mempunyai ideologi yang sama. Cumanya mungkin cara penceritaan ataupun penyampaian itu berbeza. Dan cara pemahaman itu juga berbeza. Ada orang kata kena mandi, tapi dia orang tak tahu kenapa kena mandi. Hari ni Kak Ija nak cerita kenapa kena mandi. Sebab Kak Ija pernah tanya dulu dekat nenek Kak Ija yang mandikan Kak Ija, kenapa kena mandi, dan inilah ceritanya. Okay? Cerita daripada segi, kat situlah timbulnya cerita aura buat manusia macam mana. Kalau wanita nak tingkatkan aura gairah macam mana, nak tingkatkan aura kecergasan minda macam mana, nak tingkatkan aura, nak tingkatkan kesuburan macam mana. Dia ada warna-warna dia dan ada bau-bauannya yang bersesuaian. Jadi dekat situlah fungsi setiap herba ini. Ada herba yang bagus untuk menaikkan aura ini, ada herba yang bagus untuk menaikkan aura itu. Jadi bila kita combinekan semua jenis herba ini, dia akan menjadi satu kombinasi yang sangat bagus untuk meningkatkan aura tubuh kita. Dan daripada situ korang akan rasa segar, korang akan rasa rejuvenate, disegarkan, dinaikkan
semangat, macam tu. Bukannya ada baca-bacaan, memang orang zaman dulu tak lepas daripada baca-bacaan, tapi daun-daun herba ini sendiri akan bertindak. Okey, akan bertindak. Mereka mempunyai, setiap satu ini mempunyai fungsi yang berbeza. Kena tahu tu. Sebab tu kalau orang cakap Kak Ija tolong ramukan herba untuk ini, Kak Ija kena tahu permasalahannya. Kenapa nak tahu permasalahannya? Adalah kerana kita nak ramukan herba itu berbeza mengikut permasalahan. Okey, macam dalam ni Kak Ija pun taruh kayu secang yang berwarna merah ni. Kenapa? Sebab kita nakkan aura. Dia akan keluarkan warna-warna dia. Macam tu kayu putih, nampak jadi korang boleh nampak dekat sini apa yang Kak Ija gunakan. Dan ianya sangatlah selamat, juga sangat alami. Sangat alami untuk kita guna. Selamat untuk kulit dan alami. Macam tu. Okey. Nampak gayanya dah siap penceritaan Kak Ija pasal pemulihan aura daripada mandian serum. Dan kenapa kita kena mandi serum, siapa yang boleh mandi serum, apa ideologinya orang dulu-dulu bawa kita mandi serum ni. Dan selagi satu, kalau mereka yang ada masalah depresi kan, bawa mandi serum. Sebab pun bau-bau aura ni sangat bagus untuk menenangkan dia. Okay? Tekanan kan, sangat bagus untuk menenangkan tekanan. Baru sekarang orang buat spa pun ada mandian bunga. Daripada asalnya daripada ni sebenarnya. Jangan kata tak relevan, tak logik lah bau ni boleh mengurangkan tekanan. Kalau tidak, kenapa dia orang buat all the scents, bauan-bauan untuk menenangkan ni. Sebenarnya dari perawatan aura juga, untuk perawatan aura juga. Okay, sekian dulu daripada Kak Ija hari ni, live tak lama hari ni. Jadi jangan lupa share, jangan lupa terus bersama Kak Ija. Kak Ija hari ni nak balik kampung, nak cari herba, nak cari barang. Jadi bagi adik-adik yang nak dapatkan herba berpantang, nak dapatkan herba rawatan selepas bersalin, maknanya dah habis pantang, nak maintain. Bagi adik-adik yang nak cuba hamil pun, insyaAllah boleh PM Kak Ija yang ada masalah dalaman, contohnya tombong, keputihan yang banyak, ada meroyan ataupun ada bentan, tak kisah bentan kulit pun, boleh PM Kak Ija dan ceritakan apa masalah adik-adik, kerana keparakaran kami adalah meramu herba untuk herba bersesuaian dengan keperluan anda. Okey, dan insyaAllah herba yang kami ramu adalah koleksi herba-herba terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi korang. Sekian dulu daripada Kak Ija. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kak Ija, Berpantang by Nazira Frijan. Dan bacalah blog-blog Kak Ija, www.keepdara.com. Selamat pagi dan Al-Fatihah untuk kedua ibu bapa. Bye.